Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang bersama saya dalam sesi keuangan Islam semasa. Dalam sesi pada petang ini kita akan bercakap tentang keuangan Islam sosial ataupun Islamic Social Finance bab kedua. Semalam kita telah mulakan bicara dan kupasan kita tentang sejarah mungkin apa yang telah berlaku dalam konteks keuangan Islam dari segi menawarkan produk-produk yang berjiwakan aspek sosial dan kemasyarakatan. Dan ini merupakan satu harapan daripada ramai masyarakat Islam supaya perbankan Islam, keuangan Islam semasa terlibat dalam sektor-sektor yang berbentuk sosial ataupun berbentuk dimensi kemasyarakatan. Dan kita terjelaskan produk yang pertama di dunia iaitu di Singapura iaitu wakaf, pembangunan wakaf menggunakan sukuk musyarakah, dan kita melihat pengalaman Khazanah Nasional Berhad mengeluarkan SRI sukuk, dan juga yang berlaku di Mekah pembinaan beberapa kompleks di tanah wakaf di sebelah Masjid Al-Haram menggunakan sukuk, pelbagai ada sukuk mudharabah, ada suku Al-Intifa' yang saya sebut tentang Zam-Zam Tower dan seumpamanya. Dan sebelum itu dalam agama kita terdapat banyak sangat ajaran-ajaran agama yang menarik tentang isu zakat, wakaf, sedekah, nazar dan sebagainya. Dan pada hari ini kita melihat pendekatan Sanja Security Malaysia telah melaksanakan satu garis panduan untuk mengeluarkan sukuk yang berbentuk SRI, yang berbentuk Social Responsible Investment Sukuk, dan Bank Negara sebagai penyelia bank-bank di Malaysia telah juga mengeluarkan satu dokumen yang cukup berharga iaitu Value Based Intermediation, iaitu antara kewangan berdasarkan sistem nilai yang tertentu bagi galakkan kepada bank-bank Islam untuk mereka menjadi pelupur kepada pembiayaan dalam sektor-sektor yang memberikan impak kepada masyarakat secara keseluruhannya. Itu sejarahnya dan itu apa yang berlaku sekarang. Jadi bagaimana kita nak ke hadapan, bagaimana kita nak menyantuni dan nak membumikan keuangan Islam dalam bentuk social finance. Saya rasa tajuk ini tajuk yang cukup luas bidang ijtihadnya. Tidak boleh kita limitkan skop ini, dan dalam banyak perbincangan kita perlu ada sikit keberanian dan juga kebijaksanaan zaman. Kerana fiqh itu berubah, keadaan sudah banyak berubah dari segi konsep zakat, wakaf dan seumpamanya. Contohnya dalam konteks zakat misalnya. Saya ada orang yang zakat Kedah dan ketua eksekutif lembaga zakat Kedah yang Al-Fadhil yang berbahagia Syekh Zakaria menyebutkan, dan saya setuju dengan pandangan beliau bahawa dari segi asnaf zakat kita tidak ada satu kategori iaitu zakat untuk bencana alam. Kita namakanlah sebagai fisabilillah dan sebagainya, tapi tidak ada bajet yang kita letak tepi awal dulu. Setiap tahun ada juga satu peruntukan khas kalau berlaku bencana, berlaku kebakaran, berlaku penyakit COVID, berlaku ramai yang mati misalnya. Jadi perlu satu peruntukan yang khas bagaimana untuk menyalurkan zakat kepada kategori mangsa ataupun kategori bencana alam. Kita panggilkan act of God, satu di luar kemampuan kita. Jadi satu pandangan yang menarik. Jadi perlukan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam wakaf misalnya, saya telah banyak unjurkan dalam banyak seminar di Malaysia khususnya dan di luar negara. Taklah banyak tapi 2-3 seminar mengatakan bahawa wakaf ini satu bidang yang cukup anjal, yang cukup dapat dikembang-kembangkan, yang dapat dilebarluaskan supaya ia menjadi satu bidang yang cukup hidup dalam masyarakat. Saya sebutkan wakaf itu adalah satu organisme yang hidup, living organism. Dia berubah berdasarkan perubahan zaman. Kalau zaman dulu wakaf digunakan, tidak perlu kekal wakaf tersebut. Dia diberikan sumbangan, hilang. Bukan hilang, dia tak kekal. Zaman sekarang wakaf itu kekal, kena nampak bangunan, tak boleh hilang bangunan tersebut. Jadi menimbulkan banyak kekangan dalam kita melestarikan dan memberikan kemampanan kepada
social finance atau Islamic social finance. Jadi perlu kepada satu keanjalan yang baru dalam konteks social finance. Kalau zaman dulu mereka memberikan wakaf, digunakan wakaf tersebut untuk memberi hiburan kepada orang-orang yang gila, memberikan makanan minum, memberikan nyanyian, bercakap dengan mereka, baik upah pada yang pergi duk cakap dengan orang gila ni, sebab mereka juga manusia yang perlukan hiburan. Dipanggil wakaf al-majanin, wakaf untuk orang-orang yang gila. Ada juga burung-burung yang terpisah daripada kumpulan mereka, jatuh yang tidak ada hala tujuan, dibelah oleh wakaf. Itu juga bukan bentuk yang kekal. Jadi belah burung 6 bulan, bila kumpulan patah balik untuk menyeberangi dunia, mereka join balik. Itu wakaf at-tuyur. Dan juga wakaf al-anhar, bersihkan sungai. Sungai kotor, tercemar, dibangunkan wakaf untuk membersihkan sungai, untuk keluarkan sampah sarap, untuk pastikan saluran yang masuk ke dalam sungai itu dapat disaring terlebih dahulu, perlukan kos, dan wakaf digunakan untuk pembersihan sungai yang banyak terdapat dalam fatwa-fatwa di utara Afrika, di Morocco khususnya. Di Sungai Fez itu ada sungai, maka wakaf digunakan secara hebat dari segi nak pembersihan sungai. Jadi kita melihat bila kita bagi wakaf, wang tersebut itu ada wakaf khidmat, perkhidmatan. Ia boleh digunakan untuk menggunakan wakaf untuk pembersihan sungai yang membutuhkan perkhidmatan pembersihan, cleaning process. Sedangkan tidak ada kekal, sungai kekal lah, tapi wang tersebut dia tidak memberikan aset baru, dia hanya membaiki kualiti sungai tersebut supaya air sungai tidak berbau. Dia merupakan sumber air mentah kepada pengguna-pengguna air minuman, kepada household usage, untuk membasuh pakaian, dan juga untuk sampai kepada tanaman-tanaman, tidak ada racun, tidak ada bau yang kotor yang akan menimbulkan satu suasana yang lebih baik kepada tanaman untuk lebih produktif lagi. Jadi itulah sebenarnya konsep wakaf yang ada dalam agama kita yang perlu kita kembangkan. Jadi dalam konteks hari ini, kita nak wakaf, kena ada masjid, sekolah, kena ada bangunan. Kalau tidak boleh, tak boleh wakaf. Jadi susahlah dalam masyarakat. Kenapa tidak ada wakaf dalam bentuk beasiswa misalnya? Beasiswa tidak kekal, dia datang, dia hilang. Kita bagi kepada pelajar untuk dapat beasiswa, bukan semua mungkin, pada B40, pada mereka yang cemerlang dan bidang-bidang tertentu. Zaman sekarang, zaman IT, perlukan kemakaran dari segi teknologi, robotik, AI, big data. Keluarkan wakaf dalam bentuk beasiswa kepada pelajar. Itu juga boleh dimajukan. Orang kata tidak boleh wakaf dalam bentuk beasiswa kerana dia tidak kekal. Jadi wakaf yang didefinisikan sebagai kekal itu perlu ditafsirkan semula. Bagi saya dia kekal kerana ilmu itu melekat kepada seorang pelajar. Jadi kita wakafkan wang untuk membayar yuran pengajian kerana dialah yang mendapat faedah. Dan juga sungai yang dapat faedah, bukan urusan pembersihan itu kekal, tapi manfaat itu kekal dalam batang tubuh sungai. Itu juga dalam batang tubuh seorang pelajar yang dapat beasiswa berdasarkan wakaf. Juga dengan gaji dan juga allowance pada pensyarah dan juga pengajar. Tak boleh hari ini sebab dia dianggap bukan sebagai wakaf yang sah sebab tidak kekal. Jadi perlu dirujuk semula. Kita kena ada pensyarah yang baik, kena ada guru yang baik. Dan kalau skim gaji tidak ada, memang gaji cukup-cukup, kerajaan berbajet yang terhad, kita ada seorang profesor yang hebat di dunia, kita nak bawa ke Malaysia, nak berikan impak yang lebih menyeluruh, kita gunakan wakaf. Apa salahnya? Dalam akta ataupun enactment kerajaan, enactment pentadbiran Islam di banyak negeri, ada juga dalam 5-6 negeri, ada wakaf perkhidmatan. Tapi tarifannya terlalu terhad dan kecil, iaitu orang mewakafkan perkhidmatan beliau sendiri. Itu juga wakaf lah. Cikgu mengajar, doktor memberikan perkhidmatan, wakafkan masanya. Itu betul, tapi dari segi realiti, dia juga perlukan pendapatan, ada tanggungjawab keluarga, rumah nak bayar sewa, pengangkutan ke universiti kena bayar, kena ada handphone, kena ada data nak bayar. Jadi kenapa kita takut untuk membuka bidang yang baru yang juga sandaran dalam agama kita? Wakaf al-khadamat ini atau wakaf al-manafi' bukanlah sekadar kita mewakafkan usaha kita, kita juga mewakafkan wang untuk membangunkan aspek perkhidmatan seperti pengajaran, seperti pendidikan, seperti kajian dan research, untuk memberikan wang yang kita keluarkan secara wakaf
untuk menyokong aktiviti-aktiviti perkhidmatan yang memberikan faedah kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan luas. Yang ketiga, zakat wakaf yang ketiga ada instrumen crowdfunding. Crowdfunding adalah satu platform yang dilancarkan oleh sebahagian pihak di dunia ini, masuk juga di Malaysia, untuk raise the fund. Dia keluarkan platform, dia kata satu projek, kami perlukan daripada masyarakat dana untuk projek ini, projek anak yatim, sekolah tahfiz, atau projek yang untuk komersial seperti nak buat shopping mall, shopping complex, nak buat platform untuk SME di zaman PKP ini untuk jual barang dalam bentuk online, perlukan katakan 10 juta. Dia tak besar lah, crowdfunding ini bentuk-bentuk yang kecil, tak sampai 1 juta kalau tu bank sukuk. Jadi crowdfunding satu platform yang sudah ada, yang sudah dikawasi oleh kerajaan Malaysia, yang dilesenkan. Ia perlukan konsep yang kalau boleh di masa hadapan ada juga crowdfunding yang merupakan wakaf crowdfunding, iaitu membentuk satu peluang pada masyarakat untuk berwakaf, tapi dengan syarat, saya rasa kurang syarat ini sekarang ini, iaitu mereka yang melakukan crowdfunding ini mestilah adanya pendataan yang jelas, mesti ada pengkajian yang jelas, projek ini untuk apa, projek dekat mana, dan siapakah penerimanya, dan apakah laporan yang perkala yang mesti dibuat oleh pihak penerima modal wakaf tersebut. Kerana masyarakat sudah tidak mahu memberikan kepada satu bidang, satu perkara, satu projek yang tidak jelas. Rakyat mahu melihat yang real time. Kita bagi hari ini wang masuk dalam akaun, berapa jumlah, projek mana, bila dimasukkan dalam akaun projek tersebut, siapa pengurusnya, apa yang dia buat, dia telah beli simen, dia telah beli barang-barang mentah, dia telah menggajikan 3 orang pekerja. Itu kena ditunjukkan dengan jelas. Social finance memerlukan ketulusan. Islamic social finance memerlukan kejujuran. Kejujuran bukan dengan cakap, bukan dengan business plan yang kita persembahkan, tapi dengan pelaporan secara real time, secara bentuk yang sebenar, dengan masa yang sebenar. Itulah yang kekurangan mungkin dalam konsep social finance. Di Bank Islam contohnya ada sedekah, dia lancarkan satu rumah sedekah menarik. Konsepnya mudah, tapi dia memberikan peluang kepada ramai orang. Dia tidak wakaf, dia tak nak zakat, dia nak sedekah. Dia nak bagi sedekah, dia boleh pergi dalam bank account, dia masukkan transfer duit. Di bank Islam ini ada dia punya lembaga dia, penasihat syariah, ada lembaga pengurus. Mereka akan mencari orang-orang yang berhak mendapat sedekah dengan secara yang sistematik, dan mudah-mudahan juga harapan saya pada mereka lakukan teknologi yang canggih untuk menzahirkan kerja-kerja mereka kepada masyarakat. Masyarakat mendapat maklumat secara tulus, secara mobile, apa yang sedang berlaku dan apakah impak. Saya banyak bercakap tentang impak dalam seminar saya, kuliah-kuliah saya ini, kerana ketulusan dengan impak ada dua rukun baru hidup zaman sekarang. Zaman sekarang ni kalau kita buat tak nampak apa yang kita dapat pada orang ramai bagi kita sumbangan, tak nampak apa kita buat, zakat ke, wakaf ke, crowdfunding ke, kepercayaan tu akan tergugat. Ada defisit, ada trust deficit, ada sikit kekurangan kepercayaan. Yang keduanya kena ada impak, kena ada kesan yang langsung kepada ekosistem zakat, wakaf dan juga sedekah, juga crowdfunding. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak sebenarnya kita boleh lakukan pada hari ini, dan terakhir sekali ialah bank-bank itu yang mengumpul dana daripada masyarakat. Mereka juga boleh kenal pasti sektor-sektor yang boleh mereka laburi, mereka terlibat, seperti sektor yang orang miskin, perlukan modal, peningkatan keilmuan, bersama dengan zakat, bekerjasama untuk membantu, bukan sekadar memberikan ikan, tapi memberikan joran dan juga kai dan umpan untuk mereka belajar memancing. Itu kerja social finance, peningkatan taraf masyarakat. Kena ingat, social finance bukan menderma. Ada satu kesalahan bagi saya, dengan izin, ada satu kesalahan ilmiah yang besar bila mana kita menganggap social finance untuk membantu menderma dan tidak ada visi untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka. Social finance adalah satu usaha untuk meningkatkan social economy,
kepada resipien dan juga kepada penerima bantuan-bantuan yang berbentuk social finance. Itu yang lebih penting. Jadi fokus kita kepada saluran dana yang masuk dan juga pada penzahiran dan pelaporan mesti mantap, mesti jitu, mesti telus dan jelas. Yang ketiga adalah tujuan akhirnya untuk meningkatkan sosioekonomi mereka yang menerima bantuan ini, mereka yang mendapat sedikit sentuhan kewangan seperti zakat, wakaf, sentuhan ilmu seperti wakaf ilmu, wakaf beasiswa, wakaf pengajar dan juga ekosistem latihan dan training yang akhir sekali memberikan impak kepada masyarakat. Kalau kita ada 1 juta penerima zakat satu Malaysia, kita nak pastikan tahun depan kurang pada 800,000, kurang pada 600,000. Itulah sebenarnya teori zakat untuk membebaskan masyarakat. Teori social finance untuk meningkat tarafkan kedudukan ahli masyarakat daripada kedudukan yang kurang baik pada yang baik, pada lebih baik, yang memerlukan pada bantuan-bantuan yang bukan bentuk keuntungan, berbentuk pembiayaan, pelaburan, berbentuk satu satu bentuk yang lembut, yang halus untuk memberikan mereka equal opportunities. Social finance, satu lagi dia memberikan peluang yang sama. Mereka yang tidak berhak, mereka yang underserved, yang tidak diberikan perhatian, mereka mendapat perhatian. Mereka mendapat sikit peluang dan ruang dan tingkap dan jendela untuk mereka bersama-sama mendapat peluang berjaya seperti mana orang-orang lain yang lebih kehadapan dari segi kemampuan kewangan, mereka boleh bagi canggaran nak pinjam bank. Orang-orang kampung, orang miskin, orang-orang yang tertinggal, mereka tidak ada wang lebih nak bagi canggaran, tidak ada track record. Jadi kita kena bagi wakaf, bukan setakat bagi wang. Wakaf untuk mendidik mereka. Sebab diberikan wang, diberikan zakat, diberikan apa sahaja tanpa didikan emosi dan ilmu, wang itu akan habis. Pasti akan habis. Perlukan didikan, perlukan satu tali yang kita tarik tangan mereka, to hand holding, kita pegang tangan mereka, barulah berlakunya social finance yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada sebarang sekatan kita nak susah-susahkan orang nak buat baik. Social finance nak buat baik, kita letakkan fatwa yang ketat-ketat, syarat yang ketat-ketat, sedangkan nak buat baik. Kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita susahkan, jangan kita letakkan halangan-halangan kepada orang muhsinin. Wa ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak boleh kita letakkan halangan-halangan kepada orang-orang yang nak buat kebaikan. Yang terakhir yang paling penting, yang mungkin boleh mengguris hati dan perasaan sebahagian kita. Saya sebutkan selalu bahawa dalam kita nak mempelopori, nak memperjuangkan social finance, yang paling penting adalah mencipta kekayaan. Kita tidak boleh bincang zakat, wakaf dan sebagainya, crowdfunding, kalau kekayaan dalam poket orang-orang mukmin adalah poket yang tidak dalam, tidak ada deep pocket. Dia perlukan kekayaan yang banyak, perlukan penciptaan, perlukan bentuk pekerjaan yang baru. Kita galakkan anak-anak muda kita bekerja bidang-bidang baru, bukan makan gaji, bukan bekerja di sektor kerajaan. Kalau boleh, mereka adalah the future entrepreneurs, kerana mereka akan mencipta kekayaan, mereka mencipta pekerjaan. Itulah bidang yang sepatutnya kita pulun habis-habisan, sebab nak bagikan duit untuk wakaf zakat mudah, cukup mudah. Tak perlu buat apa-apa, kenal pasti penerima dan bagi, dan ada sikit impact measurement, cukup. Tetapi nak dapatkan, nak wujudkan penderma dan pembayar zakat yang mampu membayar dengan jumlah yang besar, yang banyak, itulah cabaran umat Islam pada hari ini. Jadi di samping kita berderma, berbakti, jangan lupa aspek satu lagi, pembinaan mereka yang bakal penderma. Mereka bakal founder of wakaf, pencipta harta wakaf, dan mereka yang boleh menjadi pelabur dalam crowdfunding secara ikuti atau secara wakaf dan seumpamanya. Itulah satu perkara yang penting, dan saya sudahi kuliah pada petang ini walaupun agak ringkas sebab hari ini terlalu banyak sangat program, dah 5-6 program, agak keletihan sikit dengan bulan puasa, cakap banyak dari pagi dan petang ni memang letih sikit, tapi saya tidak mahu miss sesi ini. Saya cuba buat apa yang terdaya. Saya sudahi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Para sahabat bertanya Nabi Muhammad SAW, apakah yang kami perlu infakkan?
berikan pada masyarakat. Social finance lah, zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW tidak tahu jawapannya. Tunggu wahyu turun. Maka wahyu turun dan berfirmanlah Allah Subhanahu Wa Taala, qulil afwa, katalah wahai Muhammad, apa yang kamu perlu sedekahkan, perlu wakafkan dan zakatkan dan bantu masyarakat dan berbakti pada masyarakat, al-afwa, apa yang lebih. Al-afwa kata Ibnu Abbas, al-fadl, iaitu yang al-fadlu atau al-fadla, yang lebih daripada keperluan kita. Jadi masyarakat Islam, masyarakat yang sepatutnya ada lebihan. Dalam PKP ini, tadi saya ada online webinar dengan rakan-rakan tentang kesan COVID-19, dan beliau banyak buat kajian data di Malaysia mengatakan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak tertentu, kebanyakan rakyat Malaysia hanya mempunyai simpanan untuk 1 bulan sahaja. Maknanya kalau mereka tidak dapat kerja selepas 1 bulan, simpanan mereka akan kehabisan. Jadi itu satu perkara yang tidak tepat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat Islam, masyarakat yang perlu ada lebihan. Tafsiran biasa kita baca, orang baca tak faham pun ayat ini. Apa maksud berinfak dengan kelebihan? Iaitu yang kita faham, bila tak ada duit lebih, tak perlulah kita infak. Kita pun memerlukan bantuan, memerlukan zakat dan wakaf. Itu pemahaman yang mendatar. Al-Quran bukanlah kitab yang kita baca selama mendatar. Rugi kalau kita baca Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril selama 23 tahun dengan perjuangan, dengan titisan darah, peluh perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kita tafsirkan mendatar ya. Relax saja pendaftaran kita punya pemahaman. Tidak. Quran kena ditafsir dengan tafsiran yang berkualiti tinggi, beraras tinggi, mempunyai satu frekuensi yang tinggi. Kalau kita baca ayat ini, betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut pada kita secara kognitifnya, secara makna dalamnya, lapisan yang dalam, masyarakat Islam sepatutnya menjadi masyarakat yang ada surplus, ada kelebihan bajet. Barulah mereka boleh menyumbang pada masyarakat. Sebab itu 9/10 sahabat yang masuk syurga tanpa ada soal jawab, tanpa ada pemeriksaan yang rapi. 9/10 sahabat yang dinamakan Al-Asharah Al-Mubashirina bil Jannah, 10 orang yang diberi berita gembira dengan syurga tanpa ada soal jawab. 9 daripada mereka adalah ahli-ahli perniagaan. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan seumpamanya, kerana mereka adalah banyak berbakti kepada agama. Malah dari segi pengalaman saya dengan manusia sekitar saya, ujian kewangan ujian yang paling teruk sekali. Orang boleh bagi ilmu, boleh sampaikan ilmu, boleh bagi masa, boleh bagi tenaga, boleh bagi apa sahaja sumbangan masyarakat. Tapi nak derma ni dipikir 2-3 kali. Nak sumbang ni susah sangat, sebab itulah tabiat manusia yang sayang kepada harta. Dia mungkin bagi masa dia, tenaga dia, usaha dia, apa saja dia ada, tapi harta ini satu perkara yang susah. Jadi perlukan tarbiyah diri kita menjadi orang-orang yang murah dan mudah tangan kita untuk memberikan derma. Disebut hadis yang terkenal, hadis yang 7 golongan yang akan dilindungi arasy Allah di hari pada mahsyar nanti. 7 golongan ini mereka yang menderma dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Jadi ramai orang derma, nak beritahu orang tu, itu juga problem. Mungkin ada pengejualan-pengejualan tertentu, tapi sifat nak menderma tu sifat yang mencari kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting lagi, yang saya punya pemahaman, itu tak penting. Kena wujudkan generasi yang boleh menderma. Kita baca hadis tersebut. Hadis tersebut mengatakan orang yang menderma dengan tangan kanannya, tangan kiri tidak tahu. Kita tafsirkan ikhlas, kita ulas setiap tahun sampai lumat buku tersebut. Sedangkan kita kita tersasar daripada makna sebenarnya. Bukan menderma dengan ikhlas itu penting, tapi keupayaan kita melahirkan orang-orang yang boleh menderma. Nabi sebut juga imamun adil, iaitu imam yang adil di kalangan 7 orang tu. Bukan imam itu, sifat keadilan yang susah dapat diwujudkan di atas muka bumi. Itu yang kita kena perjuangkan. Itu makna hadis yang sebenarnya. Jadi kalau kita baca hadis Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, kena luaskan minda kita. Jadi kita baca dengan satu pemahaman yang
lebih dalam sikit lah, bukan satu lapisan, dua lapisan, dalam sikit. Quran itu dalam. Quran itu memang ayat yang terhad, setiap ayat itu dan perasa itu mesti dalam. Dia tidak boleh setakat cetek-cetek. Kalau setakat cetek itu sah pemahaman kita, tapi tak berkesan dalam membina kehidupan dan masyarakat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sampai di penghujung. Kalau ada soalan, saya cuba jawab. Selamat petang Datuk. Selamat petang, selamat buka puasa sekejap lagi. Datuk bunyi kipas kuat dah. Masa dah habis dah, tak payahlah tutup kipas. Saya daripada pagi, pukul 11 pagi tidak berhenti daripada meja ni sampai sekarang tuan-tuan dan puan-puan, berhenti solat zuhur tadi. Baru nak sembahyang asar sekarang ni. Dah masa dah lanjut, tapi saya teruskan sesi pada petang ini. Okey. PC Social Finance untuk peningkatan ekonomi ummah, betul, untuk peningkatan socio-ekonomik orang-orang tertentu dalam masyarakat yang tersasar dan terpinggir daripada mendapat peruntukan kewangan kerana kedudukan kewangan mereka yang tak mengizinkan dalam sistem kerangka kewangan pada hari ini. Jadi kita perlu tambah lagi satu sistem untuk membolehkan anak-anak muda kita, membolehkan pesara kita, ibu tunggal kita mendapat peluang juga dalam bidang ekonomi. Mereka ada skill, ada kemahiran, ada kesungguhan. Kenapa tidak kita bantu mereka dengan cara social finance ataupun kewangan Islam sosial. Walaupun mungkin badan keletihan, idea Datuk tidak letih, sangat cemerlang. Terima kasih, memang saya letih. Nak bercakap pun dah tak mampu bercakap, tapi saya tidak mahu tangguhkan program hari ini. Walaupun sedikit pengisian, mudah-mudahan dapat memberikan kesan yang baik kepada saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, tidak ada soalan-soalan. Mungkin tuan-tuan kesian kat saya pagi petang ini, tidak menanya soalan-soalan yang berat-berat, tapi itulah kesimpulan dan kesudahan perbincangan tentang social finance. Saya cuba letakkan perspektif yang balance, yang tidak berat sebelah. Ada kepentingan, ada juga cabarannya. Kita kena mengambil satu perkara dengan cabaran dan juga dengan potensinya. Islam itu sentiasa adil pada mana-mana pihak. Tidak boleh kita berat sebelah, tidak boleh kita mengambil pendekatan untuk kepentingan A sedangkan B tidak mendapat keuntungan. Kita kata bagi wakaf, bagi zakat, tapi kita tak menilaikan sejauh mana impak pada masyarakat. Duk bagi setiap tahun, tidak ada penilaian, ilmu mereka meningkat, cara kita bagi dan sebagainya. Perlu pada peningkatan tuan-tuan dan puan-puan. Islam datang untuk merubah masyarakat. Islam datang bukan untuk menjadikan masyarakat macam tu lah sampai bila-bila, tidak. Islam datang untuk taghir, untuk reform, untuk tingkatkan kedudukan masyarakat dalam keadaan apa sahaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah, memberi kita semangat berbakti dan beribadah dan berbakti dalam social finance ini. Jadilah orang yang pemurah, baktilah apa yang mampu, tidak kira berapa jumlahnya. RM1 kepada orang miskin sama dengan 1 juta orang yang kaya. Allah tidak melihat jumlah, Allah melihat kesusahan kita memberikan sumbangan tersebut. Itu yang memberatkan timbangan kita di hari akhirat. Walaupun 10 sen, walaupun RM1, itulah yang paling kita mampu kita berikan. Itulah yang akan dinilai, bukan jumlahnya, bukan berapa berat wang tersebut, tapi berapa berat kesusahan kita memberikan. Itu yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk jadikan social finance maju, kita kena ada jiwa-jiwa yang berjiwa sosial, berjiwa masyarakat. Wallahu alam. Kita jumpa lagi besok pada masa yang sama, pada jam 5 petang untuk sesi ini dan tajuk-tajuk yang lain. Semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesihatan, kekuatan dan juga semangat untuk terus melakukan yang terbaik di sepanjang bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.